Alhamdulillah Rabbil Waalaikumsalam. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hmm. Jadi Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ni dengan satu forum solidariti bersama Palestin untuk kita bercerita tentang kekejaman rejim Zionis Israel, dan kita serentak dengan program kita malam ni adalah FB Live, Facebook Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA. Jadi forum ini adalah anjuran Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA dengan kerjasama Pejabat Timbalan Naib Chancellor HEPA UNIZA. Jadi bersama-sama kita pada malam ini adalah Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni sendiri, iaitu Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh, itu Saudara Muhammad Nadir An-Nuri Kamaruzaman, CEO Cinta Gaza Malaysia. Ya. Adakah konflik Palestin Israel ini merupakan semata-mata konflik politik ataupun sebenarnya konflik agama? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di konflik agama satu sisi, dan satu sisi yang lain dia adalah isu berkait dengan cuma politik. Kalau saya boleh lebih melihat isu ini isu politik kalau kita nak mudahkan bercerita ya. Kerana bila masuk beragama ni dia akan timbul perspektif lain pula. Nanti ada yang melihat sudut hadisul fitan, golongan Protestan akan melihat dari sudut kitab Injil mereka. Kemudian bagi Yahudi pula ada dua Yahudi, yang ortodoks, yang non-ortodoks. Yang ortodoks mengatakan belum lagi sampai, nanti tunggu Mesias tunggu sampai. Yang non-ortodoks, yang liberal pula melihat bahawa kita gunakan agama. Saya akan masuk itu pada pembincangan yang kedua nanti. Perbincangan pertama asasnya adalah bagaimana Theodor Herzl, kalau tengok bersejarah dia macam mana dia melihat keadaan pada bila berakhirnya Perang Dunia ini, dia melihat bahawa itu peluang yang cukup baik bagi mereka untuk mendesak membentuk sebuah negara kepada orang Israel atau orang Yahudi, ya, pada orang Yahudi. Kenapa? Kita kena lihat dalam pembentukan negara hari dunia, negara moden ni dia berdasarkan kepada bangsa. Sebab tu kita sebut sebagai nation state, ya, di mana nation state ni ditubuh selepas berlakunya perang Westphalia 1648. Itu 1647 itu cukup penting. 1647 ni cukup penting, di mana berlakunya perjanjian Westphalia. Yang mengakhiri perang saudara atau perang agama, ya, perang agama di Eropah selama 30 tahun. Agama berdasarkan Protestan, Katolik berperang dan dia punya pecah-pecahan dia. Jadi untuk mengakhiri itu mereka kata tak, sekarang ni kita negara tak boleh lagi berdasarkan kepada agama. Dulu ada negara berasaskan kepada Roman Catholic. Ini kepada pasal Perancisnya, ya. Dan ini menjadi satu trend di Eropah membentuk negara berdasarkan kepada bangsa. Orang Yahudi mempertikaikan, kenapa aku tak ada bangsa, tak ada negara, aku sebuah bangsa. Ya. Secara begitu. Mereka mengatakan kenapa kami tidak ada sebuah negara sedangkan kami sebuah bangsa. Dan akibat bila kami tak ada negara, kami telah diperkudakan, dibunuh dan sebagainya, seperti mana yang berlaku di Holocaust itu di Jerman, ya. Jadi desakan membina negara bangsa itu telah menyebabkan mereka membuat tidak ada kaitan pun dengan isu-isu agama, ya. nak menerlahkan agama tidak ada, tapi lebih kerana untuk mempergunakan agama demi kepentingan politik mereka. Jadi saya boleh rumuskan di sini ialah penubuhan negara Israel asasnya tidak ada kaitan dengan mana-mana agama, asasnya, tapi lebih kepada agenda politik untuk menubuhkan negara Israel. Dan soalan yang kedua adalah tentang faktor-faktor yang mungkin pada pengamatan Prof menjadi punca kepada peperangan Palestin Israel ini berlanjutan begitu lama.
walaupun mungkin tidak berterusan, mungkin putus-putus, tapi konflik itu tidak pernah berakhir. Sekarang mudahnya cerita ialah apabila Yahudi, kumpulan Zionis tadi ini, yang diberi tanah oleh Britain tanpa apa-apa alasan yang munasabah dari sudut undang-undang antarabangsa pun, ataupun norma-norma antarabangsa kepada orang yang bukan pemiliknya, dan pemilik asal telah dihalau keluar, dan mana yang ada tinggal di situ telah pada akhir dibunuh, dihalau daripada kampung mereka, diganggu kehidupan mereka, tidak diberi hak asasi mereka untuk belajar, untuk hidup. Dan aku tengok yang terkini di kes di Sheikh Jarrah, bagaimana mereka menggunakan undang-undang, menggunakan mahkamah untuk menghalau orang kampung di Sheikh Jarrah. Pendatang haram Israel, Yahudi datang merampas tanah, bukan saya merampas tanah. Israel telah menggunakan segala aspek, sama ada undang-undangnya, aspek politiknya dan kekerasannya, tanpa ada rasa kemanusiaan, telah membuat perkara yang luar biasa pada pandangan manusia moden ini ke atas rakyat Palestin. Dan kerana itulah bangkitnya, yang kita cakap tentang berskala besar, bangkit seperti Intifadah, peperangan 1948, peperangan 1967 melibatkan negara-negara Arab yang lain. Tapi kini yang ada di bumi Palestin. Kita nak fast forward beberapa tahun ke hadapan, dan kita nak membawakan kalian kepada keadaan bumi Palestin ketika ini, di saat ini dan di waktu ini. Dan perlu kita lihat bahawa sebenarnya keadaan di bumi Palestin ini semakin lama semakin bertambah buruk. Dan saya telah berada di bumi Palestin ini sejak hampir daripada 10 tahun, sejak daripada 2013. Dan saya selalu sebutkan kepada rakan-rakan yang bertanya bahawa ketika saya sampai pada tahun 2013, keadaan di Gaza ketika itu adalah jauh lebih baik. Lebih-lebih lagi ketika itu adalah pada zaman sempat saya dengan zaman pemerintahan Dr. Morsi, yang mana menjadikan Gaza itu sebagai seolah-olah sebahagian daripada Mesir, dibuka dan digalakkan akan ada jemputan daripada penduduk-penduduk untuk datang makan di rumah mereka pada waktu tengah hari. Tetapi ketika ini susah untuk kita melihat penduduk-penduduk mampu untuk buat makan-makan besar bersama-sama dengan keluarga, walaupun di bumi Gaza ini makanan rujinya biasanya makan roti. Dan roti ini dimakan dengan sayur-sayuran yang dimasak. Dan makanan seperti daging ataupun ayam ataupun ikan ini jarang dimakan. Tetapi sekurang-kurangnya hari Jumaat mereka akan makan daging ataupun ayam ataupun ikan sekali seminggu. Tetapi ketika ini susah nak dapat jemputan untuk pergi ke rumah orang. Susah untuk kita tengok keluarga-keluarga ini makan dalam keadaan mereka senang dan mudah mendapatkan bekalan makanan yang dianggap sedikit mewah dibandingkan dengan hari-hari yang biasa. Begitu juga saya ingat pada sambutan Aidil-Adha setiap tahun di bumi Gaza pada tahun 2013, penduduk-penduduk Gaza ini mereka akan beli kambing biasanya untuk disembelih. Kalau di rumah masing-masing, mereka akan beli kambing dan sembelih di rumah masing-masing. Yang mana setiap Aidil-Adha kita akan tengok darah mengalir di jalan raya di bumi Gaza dengan sebab kambing yang disembelih daripada rumah-rumah mereka. Tetapi ketika ini setiap kali datang sambutan Aidil-Adha, mereka tidak lagi mampu untuk beli kambing, tidak mampu lagi untuk sembelih dan sebagainya, sebagaimana kebiasaan mereka pada tahun-tahun yang lepas. Bermakna bahawa sekatan daripada bumi ke atas bumi Gaza yang bermula pada tahun 2006, bila mana kawasan ini dimenangi oleh Hamas, tidak berjaya ataupun tidak mampu untuk mengangkat keupayaan ataupun kuasa membeli ataupun taraf hidup penduduk-penduduk di bumi Gaza, menyebabkan semakin lama mereka semakin terhimpit. Dan kalau dulu kita tengok, Masya Allah, orang yang memerlukan bantuan tidaklah terlalu ramai, dan orang yang datang untuk minta bantuan tidaklah terlalu keras ataupun minta bersungguh-sungguh, tetapi dengan sebab sekatan dan kesempitan pada hari ini, itu yang berlaku ke atas kita, bila mana sampaikan kita terpaksa berpindah rumah dengan sebab duduk kat rumah tak boleh duduk. Pagi ada orang datang mengetuk, petang ada orang mengetuk, malam ada orang mengetuk untuk datang minta pampers, ada yang minta susu bayi, ada yang minta ubat dan sebagainya. Sampaikan kita tak boleh duduk dan buat kerja lain. بإيدك نحمي الأقصى
Allah.